كان صادقا ولا كاذبا. إيران وغيرها Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersua muka dalam bulan yang mulia. Maka hari ini hari yang ke-11 daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah dan juga Alhamdulillah, Alhamdulillah, banyaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, para ibu, para bapa yang dikasihi sekalian, maka hari ini insya-Allah kita akan bicara, kita akan muzakarah tentang perkara yang ketiga daripada perkara-perkara, daripada benda-benda yang apabila kita buat, insya-Allah dan insya-Allah kita selamat daripada api neraka. Insya-Allah kita bebas daripada api neraka. Insya-Allah kita tak akan berjumpa dengan neraka. Maka amalan pertama selepas daripada kita baca hadis 20 atau belah-belah hadis yang Nabi duk cerita kepada kita tentang dahsyatnya, tentang sangat beratnya, sangat seksanya dalam neraka. Lepas pada tu kita mari mula bicara, mari ambil amalan yang terbaik yang dipilih sekiranya apabila kita buat, kita merdeka dan kita selamat daripada api neraka insya-Allah. Maka amalan pertama melazimi sedekah. Sedekah ada setiap hari dalam hidup kita. Kembali klik kepada kemampuan kita. Kita kuasa banyak, kita beri banyak, dan kita kuasa sikit, kita beri sikit. Yang penting kita beri setiap hari. Yang kedua, doa. Doa, lebih-lebih lagi doa Allahumma ajirni ataupun Allahumma ajirna minan nar. Lepas sembahyang dan juga ketika sujud dan sembahyang dan belum bersalat ketika kita sembahyang. Itu. Jadi tak kiralah semaya sunat, semaya fardu bagi orang yang boleh semaya. Ataupun orang yang tak boleh semaya, mari uzur, lepas beranak, ada darah nifas, darah haid apa semua, maka ikut dia nak kata masa mana pun boleh. Sebab doa ni harus boleh, tidak haram apa-apa. Adapun orang yang boleh semaya, bukanlah orang panggil apa benda boleh semaya dan lepas semaya saja orang panggil sunat kita kata, bukan masalah yang pun boleh nak kata. Kau banyak kau comel kita kata. Lebih-lebih lagi pada bulan yang kita berada sekarang, bulan Ramadan al-Mubarak. Saudara semua, supaya isi-isi benda-benda yang kita akan menyampaikan ni dapat orang panggil faedah seluas mungkin, sebanyak mungkin daripada saudara-saudari kita ni, maka kita pakai share lah. Pakai share supaya isi-isi kata ni sapa kepada sebanyak boleh daripada saudara kita daripada orang beriman. Baik. Dan saya harap
kepada saudara-saudari yang bersama kita sekarang ni, doa ku Tuhan lala ni, dan supaya live kita pada petang ni dia panggil siapa su. Nah, tu sebab apa? Sebab lah ni udara tak molek mana, bimbang. Nah, maka takut ada hujan, ada guruh apa itu, takut kita boleh live sekadar saja. Maka saya lah. Sebab tu berdoa kepada Allah supaya hilang guruh, hilang kilat apa semua ni, supaya kita boleh berterusan dalam live kita sampai kepada hampir-hampir dekat waktu buka puasa insya-Allah. Baik, kalau gitu kita pakai chat sikit sekarang dan hari panggil supaya siapa benda-benda baik ni kepada saudara kita yang lain-lain lagi. Baik, kalau gitu saya ulas sekali lagi. Yang pertama, benda yang merdekakan kita, membebaskan kita ialah melazimi sedekah. Yang kedua, doa, dan hari ini yang ketiga. Yang ketiga hari ini saudara semua ialah tak lain tak tidak dengan kita buat satu amalan ni amalan yang terbaik. Amalan ni ialah satu amalan yang tidak ada seorang pun daripada para nabi yang ramai bilangannya. Nah, bukan 25 orang saudari, para ibu, para bapa, bukan 25 orang nabi ni ramai. Nah, nabi semua ni 124,000. Nah, sikit lebih kurang adalah beza tu. 123 atau 24 khilaf para ulama. Tapi nak kata 120,000 lebih para nabi. Semenjak Nabi Adam sampai kepada nabi kita. Dan tak akan ada selepas daripada nabi kita. Nabi kita lah nabi yang terakhir sekali. Tidak ada nabi lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ramai-ramai nabi saning tu, banyak nabi saning tu, tak ada seorang pun daripada nabi malaikat dia kata benar ni. Malaikat dia kata benar ni. Malaikat dia beramal dengan amalan ni. Nah, bahkan daripada amalan terbaik yang dipilih oleh para nabi yang berasa baik sekali, amalan inilah para nabi buat. Jadi nabi kata apa? Nabi kata sebaik-baik perkataan yang keluar daripada mulut aku dan daripada mulut para nabi sebelum padaku semua ialah benda ni. Nah, tu. Apakah benda ni? Saudara semua, para ibu, para bapa, ialah kita membanyakkan kata dalam hidup kita. Allahu Akbar. Kalimah yang sangat pandai, lagi pula mudah kita kata. Nak ikut di tempat mana kita ada, kita boleh kata. Masa kita rehat, kita boleh kata. Masa kita letih, penat, kita boleh kata. Masa kita cuci, kita boleh kata. Masa kita cemar, kita boleh kata. Tubuh kita bau sedap, kita boleh kata. Masa tubuh kita masai, bau busuk, kita boleh kata. Duduk di rumah boleh kata, duduk di masjid boleh kata, duduk di batas, tepi batas, duduk atas kereta naikkan darah air, duduk di laut boleh kata setiap masa. Nah, tu. Kalau gitu, kalimah yang mudah kata dan pandak pula dia panggil kalimah tu, tapi kelebihan dia besar. Iaitu apa kalimah ni? Iaitu kita melazimi kata sama-sama dan usaha membanyakkan kita kata dalam hidup kita. Nah, waktu siang dan waktu malam. Nah, pagi kita kata, tengah hari kita kata, petang kita kata. Nah, maghrib kita kata, belum tidur kita kata, dan ketika subuh kita kata. Membanyakkan kita kata dalam hidup kita. Kalimah ni tak lain tak tidak ialah kalimah la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Saudara semua. Jadi benda yang boleh merdekakan kita daripada api neraka, benda yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, benda yang akan tak berjumpa dengan sebab dia kita tak berjumpa dengan api neraka sampai bila-bila, ialah kita membanyakkan kata la ilaha illallah dalam hidup kita. Nah, itu. Sebab tu beli wasbah bahasa kita tekesa naik akal. Nanya, tambah semangat kepada kita bahasa nak buat banyak. Kadang-kadang kita bahasa 100, kalau bahasa banyak, tapi kalau beli alat tu 100 tak sangat. Bukan 1000 kita kata main-main ya. Nah, tu. Sebab tu orang yang ada alat tu dia boleh kata la ilaha illallah sehari 10,000 dia. Tapi walaupun kita tak sampai tahap tu, yang penting dalam hidup kita we ada beratus kali dalam hidup kita. Sehari semalam 24 jam. Nah, saudara semua, kita bertutur berkecek sehari ni tak tahu apa ribu patah.
Nah, kecek dengan orang tu, kecek dengan orang mai beli barang kita, kecek dengan tok tuai kedai yang kita pergi beli, kecek dengan saing, kecek dengan ibu, kecek dengan ayah, kecek dengan anak, kecek dengan kawan, kecek dengan isteri, kecek dengan orang tua, kecek dengan budak, kecek dengan macam-macam. Kalau gitu berlafaz ni banyak mana tu baik sehari-hari. Kalau gitu lafaz yang banyak yang keluar daripada mulut kita ni, we ada ratik, we ada suweneng dah untuk la ilaha illallah. Para ibu, para bapa, jikalau kita ni benar-benar dan sungguh-sungguh nak merdeka daripada api neraka, nak selamat daripada api neraka, tak saya berjumpa dengan api neraka, maka membanyakkanlah kita kata la ilaha illallah. Nah, sebab apa? Sebab Nabi kata kana? Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, Nabi kata siapa-siapa yang bermula akhir kam sutai, yang keluar daripada mulut dia, daripada lidah dia dalam dunia ni, akhir sekali yang ia keluar daripada mulut dia kampus sutai. Nah, yang macam pak ni. Nah, tu sekat yang akhir sekali Nabi kata siapa yang kata dia akhir sekali la ilaha illallah, maka jawabnya dia awal-awal masuk syurga di akhirat kelak. Jadi dia tak berjumpa dengan api neraka. Sebab apa kita kena kata? Sebab saudara semua, kita kena membanyakkan kata la ilaha illallah sebagai benda yang sekat kita, menyelamatkan kita, merdekakan kita daripada api neraka yang sangat-sangat kita takut. Nah, kalimah la ilaha illallah, sebab tu kita kena kata semua. Sebab kita tak tahu nak mati bila. Dan mati dia mari setiap masa. Pagi dia mari, tengah hari dia mari, petang dia mari, siang dia mari, malam dia mari. Dan dia mari dengan tak rayak apa kepada kita. Dia mari semua. Nah, maka klik dalam Facebook orang hantar berlaku di Indonesia berkali. Seorang duk mengajar, tiba-tiba dia kata la ilaha illallah, maka gebah, maka mati. Sebab tu kita kena membanyakkan kata dalam hidup kita. Nah, sebab yang pertamanya, sebab kita kena membanyakkan kata la ilaha illallah. Sebab yang pertama, sebab kita tak tahu nak mati bila. Nah, maka Nabi kata siapa yang akhir perkataan yang keluar daripada mulut dia la ilaha illallah, awal-awal masuk syurga, dia tak berjumpa dengan neraka. Sebab tu kita ni apabila kita duduk dekat orang nak mati, duduk dekat orang letih, duduk tarak nak mati, sunat kita talqin, sunat kita hajar dia kata la ilaha illallah. Sunat ya kita buat lagu tu. Tapi yang nak kata tak boleh kata bukan di kita. Tapi kita ni yang boleh buat, kita buat. Tolong saudara kita sekadar kita boleh. Tetapi percayalah saudara semua, orang yang kita hajar tu, jikalau dia hidup tak molek, dia hidup tak baik, jauh daripada Allah, banyak buat maksiat, walaulah ambillah orang berjuru mari hajar pun, ia tak akan boleh kata. Dan payah dia nak kata jikalau dia ada kesalahan. Lebih-lebih lagi ada salah dengan ibu bapa. Bapa tak redha kepada dia ataupun ibu tak redha kepada dia, maka ni payah dia nak mengucap ketika dia nak mati. Kalau gitu, tapi tak apalah, kita yang ada dekat kita hajarkan. Sebab harap-harapan dia boleh kata. Sebab kelakuan dia yang sebenar tak ada siapa tahu. Kata dia hidup dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan jahat. Yang sulit sebenar-benar tak ada siapa tahu. Kita tahu pupilnya, hakikat yang sebenar tak ada siapa tahu. Sebab tu kita suka baik dan kita hajar mengucap apabila ada orang nak mati di depan kita. Saudara semua, itu yang pertama. Sebab kita tak tahu nak mati bila. Walaupun kita harap minta sama dengan Tuhan, Tuhan panjangkan umur kita dalam keadaan baik, dalam keadaan taat kepada dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata apa? Nabi kata sebaik-baik orang beriman di sisi Allah ialah orang yang paling panjang umurnya, lagi pula elok amalannya. Maka kita nak jadi orang tu, orang yang Tuhan beri umur panjang dalam ibadat kepada Allah.
dalam taat kepada Allah. Sebab tu kita berdoa umur panjang. Nah, saudara semua, itu yang pertama. Sebab kita tak tahu nak mati bila. Sebab tu banyak kita kata supaya jikalau siapa umur siapa ajar pun kita kata la ilaha illallah, menyebabkan kita selamat dan tak berjumpa dengan api neraka. Nah, sebab tu lebih-lebih lagi orang tua. Orang tua walaupun mati ni dia tak pilih umur. Orang muda mati, orang tua mati. Lelaki mati, perempuan mati. Orang berjuruh mati, orang lobek, orang jahat mati. Nah, orang pakai mati, orang kaya pun mati. Orang huduh mati, orang jangak pun mati. Nah, orang tubuh sehat mati, orang tak sehat pun mati. Jadi mati ni dia mari semua dan tak tentu masa dia. Sebab tu kita banyak kata dalam hidup kita. Nah, supaya teriam prom dengan benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, hak ni hak besar, saudara semua. Hak ni hak besar. Sebab ia begini. Sebab kita kena banyak kata sebagai jadi benda yang garanti kepada kita, kata kita akan mati dalam keadaan baik, dan apabila sampai masa nak keluar roh, kita boleh kata la ilaha illallah. Jadi orang yang nak boleh kata la ilaha illallah ketika dia nak mati, tak lain tak tidak ialah orang yang banyak kata la ilaha illallah masa dia hidup biasa. Jadi orang yang banyak kata ni cerak 100%. Ketika dia nak mati dia boleh kata dengan pasih lidah apabila dia banyak kata la ilaha illallah. Nah, maka boleh disadar kata, apa kalau dia aku buat apa? Dia buat amalan-amalan jahat yang sekat dia tak boleh kata la ilaha illallah. Ya begini saudara semua, pada asal begitulah. Tapi orang yang banyak kata la ilaha illallah, nah, dia tak akan mati malaikat ibu bapa dia redha ke dia dulu. Percayalah. Nah, sebab kebaikan la ilaha illallah ni, wa'wi dia tu akan jadi anak yang soleh bagi ibu dan bapa dia. Sebab dia banyak kata la ilaha illallah tu, walau dia tak semaya hari ni, dia akan jadi orang yang jaga semaya baik. Orang yang banyak kata la ilaha illallah tu, walau hari ni dia tak keluar zakat, dia akan jadi orang yang sentiasa keluar zakat semua. Nah, orang yang banyak kata la ilaha illallah, walau hari ni dia lebih, walau hari ni dia buat apa pun, dia akan berjuruh, akan jadi baik, akan jadi hamba Tuhan yang terbaik. Belum dia nak mati, sebab apa? Sebab dia akan mati dengan la ilaha illallah. Sebab tu hari ni kita kata dulu, banyakkan kata la ilaha illallah. Sebab Nabi kata mana? Nabi kata yamutu kullu insanin ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi. Akan mati setiap manusia, lelaki dan perempuan, di atas kelakuan dia hidup. Bagaimana dia hidup, lagu itulah dia mati. Jikalau dia hidup dalam keadaan baik, keadaan taat kepada Allah, banyak sebut Allah, banyak kata la ilaha illallah, dia akan mati dengan la ilaha illallah. Dia akan mati dalam keadaan baik. Tetapi orang yang hidup dalam keadaan jahat, deraka kepada Allah, buat zalim kepada orang, suka makan riba, tinggal semaya. Nah, hak Tuhan larang dia buat, hak Tuhan suruh dia tinggal. Orang ni walau dia ngapa laca la ilaha illallah, tapi ketika nak mati dia tak boleh kata. Dia tak boleh kata. Nah, ada. Sebab tu orang yang sentiasa kata la ilaha illallah, nah, kadang-kadang dia tak nanti orang mari hajar dia, mari talqin dia. Bahkan dia pula hajar orang lain kadang-kadangnya. Sebab apa? Ya hidup lagu tu dah. Jadi bagaimana kita hidup lagu tu kita mati, saudara semua. Sebab tu jikalau kita nak mati dengan la ilaha illallah, yang Nabi kata siapa yang akhir perkataan dia la ilaha illallah, maka awal-awal dia masuk syurga. Nah, maka sebagai nak jadi benda yang berjamin, ya garanti kepada kita, kata kita akan mujak la ilaha illallah cerak ketika nak mati, kita kena banyak kata la ilaha illallah dulu dalam hidup kita. Banyak kata semua. Dan kita kata lagu tu, jangan bimbang, jangan takut, hari itu kita boleh kata cerak. Nah, itu saudara semua. Sebagaimana berlaku dengan seorang perempuan yang tua. Berlaku dengan seorang perempuan yang tua di negeri Yaman. Allah. Orang tua ni, perempuan ni bukan orang alim,
Bukan ulama. Nah, bukan dia orang awam biasa. Nah, tapi wasabah tangan semua. Tapi dia hidup dengan la ilaha illallah. Pagi dia kata, petang dia kata. Malam dia kata, nah, siang dia kata. Ya banyak kata. Nah, tu. Sehari-hari boleh ada beribu. Tak tahulah banyak mana. Yang pentingnya dia hidup dengan la ilaha illallah. Nah, lebih-lebih lagi ketika kita nak tidur. Nak tidur ni. Nah, wiyadi akhir kalimah yang daripada mulut kita la ilaha illallah. Sebab tu sunat bagi orang nak tidur dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ni kalimah yang comel kita kata bila nak tidur. Nah, sebab apa? Sebab kena-kena orang tidur buat mati lagu tu lalu dah. Maka jikalau akhir kalimah yang ia kata, lepas tu dia mati lagu tu, maka insya-Allah dia ahli syurga. Saudara semua. Maka perempuan ni ia duduk letih nak mati. Nah, maka orang duduk leh nadi dia, duduk leh cara dia nyawa apa semua. Nah, maka nampak tak molek apa gitu gini, ada seorang bangun lagi hajar dia mengucap. Bawa bangun lagi tempat dia, tiba-tiba dia celak mata. Saat ni dia pejik, dia celak mata. Maka dia paling kelih kepada waris-waris dia, jiran-jiran dia, adik-adik beradik dia yang mari ada pada hari itu tu. Nah, maka dia paling kepada mereka, dia panggil perempuan-perempuan ramai lagi di depan tu, dia paling dia kata mana? Dia kata, saudari, dia panggil adik-adikku, dan waris-warisku semua, marilah kita kata bersama, kata la ilaha illallah. Marilah kita kata sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu kata. Jadi orang nak bangun lagi hajar tak ada lagi hajar dia. Jadi dia celak mata dia kata dulu. Dia hajar orang lain so kata la ilaha illallah. Maka lagu tu lah orang kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakat kata. Tapi yang berbezanya suara orang yang sihat tu qadrah tapi suaranya kokoh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Maka habis nyawa dengan la ilaha illallah. Saudara semua, beruntung ahli syurga 100%. Nah, dia tak berjumpa dengan neraka sampai bila-bila. Dia selamat terus 100%. Sebab Nabi kata siapa yang akhir kalimah ya la ilaha illallah, awal-awal dia masuk syurga. Dia tak akan jumpa dengan neraka. Allahu Akbar. Padahal dia bukan orang alim, bukan ulama, orang awam seperti kita. Tapi dia hidup dengan la ilaha illallah. Nah, saudara semua. Sebab tu, janganlah kata dia mau tua katalah. Tak, kita orang muda berkatalah. Nah, sebagai menjadi benda yang akan jadi benda besar yang tolong kita. Yang menyelamatkan kita daripada api, saudara semua. Allah. Kita semua ni gini. Kalau tanya, tak kira lah tanya siapa pun. Mau nak mati molek ke tak? Jawab cerak supaya belakang. Anak orang tak sewa apa. Tanya, mau nak mati lah berimeh ke tak? Nak. Tuai tak semaya pun jawab nak. Tuai tak bahasa pun jawab nak. Orang yang tak keluar zakat pun jawab nak. Orang yang bunuh orang, duk main benda mabuk kaya pun jawab nak. Tak ada orang nak jawab kata aku tak saya masuk syurga, nak masuk neraka. Aku tak saya mati dengan mocak. Tak ada orang lagu tu. Walau lebih dari mana pun. Ya nak. Tapi benda yang akan berlaku dengan kita ni bukan di angin-angin. Bukan di cinta-cinta. Bahkan benda yang akan berlaku dengan kita ialah benda yang kita duk buat dia. Benda yang kita duk buat dia. Jadi adat kita duk buat semua. Benda itulah akan berlaku dengan kita ketika kita nak mati. Nah, misal kata orang ni tak ada buat benda ni tapi angin-angin cerita-cerita insya-Allah lah tak apalah aku boleh mengucap. Oh hari tu kena mati insya-Allah pasal hidupku pada hatu tak semaya berlaku kepada ibu bapa, buat zalim kepada orang tu, kata orang ni, bunuh orang ni. Orang ni cinta ya hakikat sampai masa tu dia tak boleh kata pun. Saudara semua. Sebab tu jika kita nak kata kalimah tu dengan pasal lidah, hari ni kita kata dulu. Banyak kita kata dalam hidup kita. Saudara semua. Allahu Akbar. Di sana, hak sana berlaku di Yaman. Yang kedua ni berlaku di Syria. Nah, berlaku dengan seorang ulama. Ni seorang ulama lah ni.
ulama tariqah, ulama berzikir. Nah, dia suka hipo orang berzikir. Itu kerjaan dia. Dakwah orang, ngajar, dakwah orang, hajak orang mai buat baik, hajak orang mari taat kepada Allah. Nah, orang panggil suruh orang tinggal maksiat, lepas tu dia buat majlis berzikir. Saudara semua, walau orang tak semaya pun kita mari berzikir dulu. Sebab apa? Sebab berzikir inilah penawar. Dengan berzikir inilah ia boleh buai karak-karak cemah hati kita daripada maksiat. Dengan berzikir inilah hati kita cerah nur. Dengan berzikir inilah hati kita lembut. Dengan berzikir inilah kita berasa nak semaya. Dengan berzikir inilah kita berasa nak istighfar. Dengan berzikir inilah kita berasa nak taubah. Dengan berzikir inilah kita akan jadi orang yang berjuru, orang yang setia belah kepada orang. Dengan berzikir ini penawar, ini hubak. Ini hakikat yang sebenar di belakang tu. Saudara semua. Sebab tu kita kena sebut Tuhan banyak. Nah, tu. Maka nama apa nama Syekh ni? Nama Syekh Muhammad Amin. Comel orang panggil nama dia. Boleh. Jika kita dapat anak lelaki boleh tak nama Muhammad Amin. Mik berkat dengan Nabi Muhammad, nama Muhammad. Lepas tu Amin gelar yang orang gelar Nabi. Orang yang ada amanah, orang betul, orang tak hilap, orang tak tipu. Nah, Muhammad Amin, comel orang panggil nama dia. Maka dia ni mati, subhanallah. Dia mati umur dia sama banyak dengan umur Nabi, iaitu 63 tahun masa dia mati. Nah, ada. Maka ia tahu ia sakit dan sakit berat dan bahasa tarak letih duk penat nak mati. Maka ramai anak murid yang mari beratus mari ziarah dia. Nah, maka bangun seorang nak pergi hajar dia mengucap. Maka dia celak mata yang paling kelih mari dia tak nak muridku semua kata olehmu kata-kata banyak kata la ilaha illallah. Anak murid nak mari hajar dia hajar anak murid. Nah, maka kata ramai-ramai, lepas tu dia habis nyawa dengan la ilaha illallah. Ini bukan benda koya-koya saudara semua. Ini bukan benda reka-reka. Ini benda hak sungguh berlaku. Allahu akbar. Nah, sebab tu jikalau kita nak mati sebagaimana mereka itu mati, kita kena kata banyaklah hidup kita la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata saudara semua. Nah, itu. Maka benda ni tak payah. Kita mari kita boleh kata. Kita duduk nifas kita boleh kata. Kita ada asmaya boleh kata. Tak ada asmaya pun boleh kata. Di mana saja kita boleh kata. Janganlah jamai jamai itu punah adab. Tak ada adab. Sebut nama Tuhan tempat keji tak comel. Lain pada tu boleh kata belaka. Nah, itu sebab tu membanyakkan kata la ilaha illallah. Saudara semua, maka kembali klik sikit kepada hadis yang Nabi kata, manusia dia akan mati dalam keadaan dia hidup. Dia yang hidup jahat, dia mati dalam keadaan jahat. Air mati tak boleh mengucap. Dan jika ia dalam keadaan baik, maka ia akan mati dalam keadaan baik. Saudara semua. Maka berlaku di masa dulu hari itu, ada seorang ulama nama dia Abdul Aziz bin Abi Rawad. Nama Syekh, nama Tok Guru Abdul Aziz bin Abi Rawad. Itu nama dia. Orang yang sangat berjuru, orang yang banyak taat kepada Allah, dan doa dia dimakbul oleh Allah. Minta dia berdoa, ya Tuhan timur haludah. Sebab rapat dia dengan Allah, banyak ibadat. Nah, mengajar, orang mengarang, ibadat, berzikir, semaya, masya-Allah. Nah, dan dia ni orang tak baik dia sampai masjid dah. Jadi dia masuk masjid belum orang baik sama. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, 40 tahun lagu tu dia hidup. Nah, seorang yang sangat-sangat berjuru. Masa salaf orang yang belum pada Imam Syafi'i lagi. Nah, atau orang semasa dengan Imam Syafi'i, tapi tua dia daripada Imam Syafi'i. Nama Syekh Abdul Aziz bin Abi Rawad. Jadi dia cerita kepada kita benda yang berlaku dengan dia sendiri. Jadi dia kata, pada suatu malam saya keluar seperti biasa daripada rumah nak pergi kepada masjid, nak pergi sembahyang subuh. Belum rebel lah. Nah, keluar lagi tengah-tengah jalan ada seorang perempuan sekat dia. Perempuan yang tua juga dah lah, umur 50 hari kita boleh lah. Tutup semua tudung muka, orang berjuru lah, keluar daripada rumah sekat dia. Dia kata, Syekh, Tuan Guru,
saya nak minta daripada tuan guru sekarang pada malam ni. Dia kata, berapa? Saya minta Syekh masuk dalam rumah saya ustaz. Dia kata, masuk apa? Nah, masuk apa? Saya tahu kata Syekh ni orang berjuru, orang baik, orang rapat dengan Tuhan. Tuhan kasih saya kepada Syekh. Maka hari ni saya nak minta tolong, Syekh tolong masuk hajam ucap anak saya yang duk letih nak mati. Oh, dia kata lagu tu tak apa. Masuk. Maka masuk budak muda lagi, umur 20 lebih. Masuk pergi, mata penjara apa budak tu. Nah, jadi saya duduk dekat dia, maka tunduk kepala ni kata telinga dia, kata hawan adik, nah kata la ilaha illallah, ni telinga supaya bersera masuk ke hati dia, wak dia boleh kata. Tahu tak benar dah, nak habis nyawa dah. Nah, tapi dia tak kata apa, mata penjara rapat, mulut pun tak ada gerak apa dah. Nah, senggai sikit masa, maka Syekh hajar pula, la ilaha illallah. Nah, kera tak kata apa, mulut tak ada gerak pun, tapi mata dia celak. Mata budak ni celak. Maka kera kelih kepada budak tu. Maka Syekh kata, adik ni, hawan, saudara, katalah la ilaha illallah. Itu hak Syekh hajar. Maka budak ni, nah, dia kata, saya ni, dia kecek. Kali pertama pejam mata rapat, kali yang kedua celak mata tapi mulut tak kata gapo. Kali yang ketiga dia kata, lepas daripada Syekh hajar dia la ilaha illallah, dia kata apa? Aku kafir dengan la ilaha illallah, maka mati. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Wala a'yadza billah. Jadi budak ni orang Islam, mak dia, ibu dia orang Islam, ayah dia orang Islam, cikgu dia, mak dia orang Islam, adik-beradik dia orang Islam. Dia hidup dalam masyarakat Islam, pakaian dia pakai pakaian Islam, makan minum hidup makan minum Islam, makan Islam. Jiran dia orang Islam, duduk dalam sangkum Islam semua, saudara semua. Tapi ia mati le kafir. Allahu akbar. Kekal dalam neraka, tak jumpa syurga bila-bila. Sebab tu jangan kita buat sedap. Walaupun hari ni kita boleh kata la ilaha illallah. Walaupun hari ni nama kita Abdullah, nama kita Khalid, nama kita Muhammad, kita orang Islam. Tapi jangan gaduh mancai 100% kata kita tak akan mati lah keadaan kafir. Jangan buat sedap-sedap. Sebab budak ni orang Islam seperti kita. Nah, tu makan ni Islam seperti kita, hidup kat Islam seperti kita. Tapi mati lah keadaan kafir. Maka Syekh Abdul Aziz mengucap panjang la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Budak ni umur muda lagi ni. Kata aku kafir dengan la ilaha illallah. Aku tak beriman dengan la ilaha illallah. Aku tak beriman dengan Allah. Itu makna dia. Allah la haula wala quwata illa billah. Maka Syekh tanya ibu dia, "Wahai ibu, apa anakmu buat yang menyebabkan dia kafir, mati dengan kafir ni?" Maka teriak ibu dia, tak berhenti-henti teriak. Sebab apa? Dia tak akan berjumpa dengan anak dia sampai selama-lama lepas pada hari ini. Maka jawab ibu dengan air mata. Jawab kata apa? Anak saya hidup dalam keadaan mabuk kaya. Anak saya hidup dalam minum arak. Ni nak ayat kata ni? Nak ayat kata, jikalau hidup la jahat dan sentiasa buat jahat dan tak ada minta maaf, tak taubah dengan Allah, walau dia hafal baca la ilaha illallah, dia tak boleh kata. Sebab tu saudara semua, takutkan maksiat yang kita buat. Lepas tu marilah ubah hidup kita, hidup kita banyak, ada lah sehari semalam kita kata la ilaha illallah. Lepas tu kau banyak kau comel, kau banyak kau baik. Secara mana kita kata banyak, secara itulah kita jauh daripada api neraka. Secara mana kita kata banyak, itulah jadi benda yang garanti, jamin kepada kita, kata kita akan mati la ilaha illallah. Dan kita mati la ilaha illallah, kita ahli syurga, tak berjumpa apabila-bila dengan api neraka. Saudara semua. Nah, sebab tu betul Nabi kata, bagaimana mu hidup, baik kata baik, lagu itulah mu mati. Dan bagaimana mu mati, lagu itulah dibangkit di akhirat kelak. Sebab tu datang pada hadis yang lain, Nabi duk cerita kepada kita,
Di sana ada orang bangkit gelas duk tangan. Nak wei tak leh. Gelas duk tangan. Sebab apa? Itu tanuk yang kata apa? Tanuk yang kata dia mabuk kaya, dia minum masa dia hidup dulu. Banyak orang yang duk berzina maka mati ketika berzina. La haula wala quwata illa billah. Orang pocok debu maka mati ketika duk pocok. Dan berlaku nesta masa dulu hari tu. Dalam tak apa 10 tahun lagi. Nah, duk minum air ketung, gebuh air ketung, makan air ketung, mati semua pok ya 4-5 ni orang. Apa? Bagaimana yang nak berjumpa oleh kubur? Bagaimana bangkit di akhirat kelak? Saudara semua, maka berdoa dengan Tuhan, janganlah Tuhan sudah dia panggil hidup kita di dunia ni dengan benda-benda macam tu, minta melindung, minta selamat. Nah, maka jalan yang paling baik sekali sedekah kita buatlah numpang sebab kita nak lari daripada api neraka. Jadi apa saja yang buat kita selamat daripada api neraka, buatlah. Apabila kita boleh buat banyak, buat banyak. Nah, tak ada buat banyak kita buat kita boleh buat. Nah, berdoa tak payah benda ni, tak kena turun modal. Buat. Nah, sedekah turun modal sikit tapi kita kuasa. Buat. Pani la ilaha illallah. Kita boleh buat sangat. Tak ada kena turun modal apa. Membanyakkan kita kata dalam hidup kita. Saudara semua. Allahu Akbar. Lagi saudara semua ambil tahu kesudahan kita ni, ai kita nak mati ni, ia tak akan mati ikut zahir dah. Kita tak akan mati ikut zahir dah. Ha? Kadang-kadang betul lah. Kadang-kadang tak betul. Kalau gitu, zahir bukan tempat ukur. Zahir kita hidup ni bukan tempat ukur. Kata kita mati baik atau mati tak baik. Bahkan setiap orang di kalangan kita, tamu kami semua, kita akan mati dalam kelakuan niat kita. Hak tempat kiranya niat, bukan hak zahir saja dah. Misal kata orang ni zahir semaya, sedekah, zahir bercomel. Tapi jika niat ia tak baik, dia buat bukan kerana Allah, ia akan mati dalam keadaan tak baik. Ia akan mati dalam keadaan tak baik juga. Sebab zahir bukan tempat ukur. Tetapi jika orang ni zahir ni nampak jahat, nampak karut, tapi hakikat dia comel, dia bagus, ia akan mati dalam keadaan baik. Nah, sebab dia kita buat zahir nak tunjuk ke orang, Tuhan tak terima. Bahkan Tuhan paling marah pula. Maka orang yang Tuhan marah, bagaimana nak mati beruntung, nak mati baik? Nah, kalau gitu, saya nak cerita sini. Jadi hakikat seorang manusia tak kira saya, saudara dan setiap orang di dunia ni, super belaka ya. Tuhan akan buka Rusia yang sebenar dekat-dekat yang nak mati. Buka setiap orang. Dengan makna jika orang ni zahir dia baik, tak hakikat dia tak baik, belum yang mati akan terbuka semua kata dia tak baik. Dan sebaliknya pula, jika orang ni orang baik benar-benar, walau zahir dia tak baik pun, dekat nak mati ataupun lepas dia mati, nah akan zahir kebaikan dia supaya orang kata dia baik. Ini benda hak sebenar yang kita kena yakin kata lagu ni akan berlaku. Tuhan akan buat lagu ni dengan hamba dia semua. Nah, saudara semua. Baik. Maka di sini saya nak cerita satu cerita yang berlaku masa dulu itu 900 tahun dulu lebih kurang. Nah, jadi ada seorang ni, seorang raja, saya terlupa nama, di Turki. Pada suatu malam tu, ia tak menyerah tidur. Tak menyerah tidur, tak tahu sebab apa. Waktu tengah malam, pukul 11 atau 12 malam, maka dia pun ambil baju pakai dan hajat tentera dia seorang pergi berjalan dari bandar. Dan dia tak menzahirkan pakaian atau dia raja dah lah seperti orang biasa. Ia pelong tu lagi. Jalan-jalan gila bandar. Tiba-tiba
Pergi sapa di satu cabai 3 ataupun cabai 4. Tengah cabai ada seorang rebah mati situ. Tapi tak ada siapa ambil padu. Orang berjalan pergi mari ada lagi. Tak ramai lah tempat orang tengah malam, tapi lepas bandar ada lagi orang pergi mari. Nah, ada mengang ni. Nah, walau tengah malam pun ya ada orang pergi mari lagi. Walaupun tak ramai seperti tengah hari, tapi ada. Maka dia ni raja yang paling baik lah, raja baik, raja adil, raja berjuh dia. Tapi dia tak rakyat saja raja lah, sebab dia pakai pun bukan raja dah, dia pelom mari. Maka sebab dia tak menyerah tidur, dia tubik mari pak, maka berjumpa. Benar betul. Maka dia kata kepada orang lalu mari tu, dia kata, "Hei saudara, ini tidakkah jiran kamu?" Maka dia gebah mati, ambil cara lah. Ambil buat klik rumah ya. Nah, maka maning kafes majai taruh lah. Ini fardu kifayah. Nah, maka boh dia kata lagu tu, orang lalu mari yang itu. Dia katakan, jawab kata, tak apa ha, tak berasa nak buat dengan dia ni. Padai dah dia mapuh pun. Jadi kelih. Nak sebut mati pun dak. Mapuh. Mapuh ni pada galik we guna dengan benakte. Lepas tu dia kata, sebab apa? Raja tanya. Tapi orang tak tahu tanya raja lah. Nah, sebab apa? Dia kata, padai dah dia mapuh pun. Sebab apa? Ini penzina. Penzina. Setiap malam dia menzina. Padai dah Tuhan mati pun orang sumpah nak hari. Allahu Akbar. Dia kata, la haula wa la quwata illa billah. Pergi lepas. Dia duduk situ. Nak buat lagu mana dia ni? Sebab tak kenal. Lepas tu, lalu pula orang mari. Dia pun sekat kata, "Hei, ni tidakkah jiran kamu?" "Ya, jiran kami." Lepas tu, ambil lah wakil dia rumah. Bicara hak mana maning gapa kafe sipai apa semua. Dia kata tak pasal nak ambil. Padai dah mati pun padai dengan dia. Nah, mujur besar dia mati. Nah, tu. Dia kata, apa sebab? Apa benda? Dia kata pengkaya minum anak malam. Allahu Akbar. Saat ni pemzina, zina anak malam, ni pengkaya pula jawab pe. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau gitu, kalau lagu ni rupa tak siapa ambil, siapa curah pun tak siapa ambil. Maka dia sebagai pemimpin, walaupun dia tak tahu dia raja, dia tanya, "Lepas tu di mana rumah dia ni?" Dan petok dia, jalan lagi pak lekak itu bucu tu, pintu warna tu, itulah rumah dia. Maka dia pun usung. Nah, tak biasa hayat ni raja ni. Usung dengan tentera mai dengan dia tu. Nah, usung pergi siapa di pintu sebagai orang petok, maka berjumpa sungguhlah pintu warna tu cabai tu. Kata pintu. Nah, tiba-tiba perempuan yang jawab salam. Nah, dia kata, "Ini suamimu ke tak ni?" "Dia suami saya." "Suami kamu dah meninggal dunia di cabai tu." Maka teriak isteri dia. Dia kata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Teriak isteri. Tak teriak bagaimana suami dia mati. Maka masuk dari rumah. Dia kata, "Wahai isteri, bagaimana suami kamu? Bagaimana suami kamu?" Dia kata, "Suami saya sebejuh-bejuh hamba Allah. Bahkan suami saya insya-Allah wali daripada wali Allah." Subhanallah. Jadi kat yang dah lah. Di antara dua jawapan. Orang tadi kata penzina, pengkaya. Tapi isteri kata, sebaik-baik hamba Tuhan di mata saya, wali daripada wali Allah insya-Allah. Maka dua-dua tak belaga dua tu. Hak mana hak sebenarnya? Nah, ia kata, tapi saya dengar orang kata penzina, orang kata pengkaya. Tak ada siapa nak mari harta ni. Saya yang asal mari harta ni. Bagaimana hak sebenar? Wahai isteri, wahai perempuan ni, boleh kamu cerita kepada kami sebab apa kamu kata dia sebejuh-bejuh hamba Tuhan di mata kamu? Sebab apa kamu kata insya-Allah wali daripada wali Allah? Ya, isteri dia katakan. Dia kata, "Saya pernah lari dah suami saya. Jadi dia dak buat benda zahir tak comel. Kalau saya tak tahu hakikat sebenar, saya akan kata juga kata dia penzina, pengkaya. Tapi saya tahu hakikat dia sebenar, sebab tu saya kata dia wali daripada wali Allah." Maka raja tekir tanya lagi, padahal isteri tak tahu kata dia raja. Tekir tanya lagi, "Bagaimana boleh raya?" Dia kata, "Suami saya ni setiap malam
dia keluar, dia pergi beli arak, dia borang beli arak. Buat klik mari di rumah dan dia katak jebur, pecah, dia cuah tahu habis arak tu. Jadi apa? Jadi dia nak pergi lari, orang tak suruh minum, payah. Dia pun tak dengar perkataan dia. Sebab tu dia pergi borang mari pak, sekira habis di kedai sini ni, dia boleh sekat sikit sebanyak dah. Orang tak boleh minum. Sebab apa? Arak tak ada. Mai curah di rumah ni. Adapun hak tu dah kata dia berzina sebab dia pergi di tempat sopeni tu, dia pergi borang semua. Borang pitran dia borang. Dia mau, lepas tu dia suruh perempuan tidur dalam bilik masing-masing. Nah, siapa masuk malam dia kelai. Supaya apa? Supaya orang lain tidak boleh mari berzina. Dia nak gila agak tak boleh. Sebab tu dia buat lagu ni supaya orang tak berzina. Allah. Apa? Raja buat dengan lagu tu, Masya Allah. Kalau gitu dia berjurus tu. Kalau gitu dia wali daripada wali Tuhan semua, insya Allah. Maka perempuan kata, saya biasa lari ada, tapi dia tak dengar. Dia tak dengar. Lepas tu dia kata pula, dia kata, wahai isteriku, insya Allah, jikalau hari itu mari siapa, jikalau aku mati, insya Allah bukan orang biasa akan semaya di atas mayat aku ni. Raja ni akan semaya mayat aku. Dan para ulama ramai akan semaya di atas mayat aku ni, insya Allah. Lagu tu dia kata. Isteri rakyat lagu tu teriak raja. Raja teriak. Dia kata benar, suami pun kata benar. Sebab tu malam ni saya tak menyerah tidur. Sebab tu malam ni Tuhan mengeluarkan saya daripada rumah. Supaya mai kelih mayat dia. Supaya mari tahu hakikat dia yang sebenar. Maka wahai perempuan, saya ni lah raja, saya lah raja. Kalau gitu, saya akan semaya mayat dia sendiri. Saya akan kerah ulama semua tu mari semaya mayat dia. Saya akan panggil tentera semua, askar semua akan mari semaya mayat dia. Dan saya akan kerah semua rakyat seboleh-boleh tu mari semaya mayat dia. Saudara semua. Maka mayat dia mayat yang paling ramai sekali orang semaya dalam tarikh Islam. Ni benda yang berlaku 500 tahun dulu, saudara semua. Sebab apa? Sebab hakikat dia baik. Walau zahir dia kurang baik, tapi Tuhan akan tunjuk sebenarnya kalau dia baik. Sebaliknya pula, jika kita zahir dia baik, Allah baik, suka tolong orang, tapi nak kepada puji, semaya pergi sujud nak kepada puji, buat benda ni bukan kerana Allah. Orang ni Tuhan akan buka Rusia yang belum dia nak mati. Tunjuk hak sebenar kata dia bukan orang baik. Saudara semua. Kalau gitu, kita buat apa-apa buat betul dengan Allah, ikhlas dengan Allah. Maka tajuk kita hari ni, membanyakkanlah kita kata la ilaha illallah. Banyakkan kita kata la ilaha illallah sebagai di benda yang garanti akan menjamin kepada kita. Jika siapa masa tu sungguh kita akan mengucap dengan pasal lidah kita kata la ilaha illallah, maka kita akan masuk dalam golongan orang yang Nabi kata, siapa yang akhir kalimah dia dengan kata la ilaha illallah, maka dia akan awal-awal masuk syurga, insya-Allah. Saudara semua, Allahu akbar. Kalau gitu, para ibu banyakkanlah kata la ilaha illallah. Jika ada wasbah, pergi wasbah tangan. Lebih-lebih boleh puasa ni. Pahala berganda, pahala besar, pahala sangat hebat. Nah, jika tak ada wasbah, dia beli wasbah. Nah, yang penting ada kita kata hidup kita kata la ilaha illallah, supaya kita butung, supaya kita berjaya, supaya kita bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Saudara semua. Nah, itulah dia panggil apa? Benda yang ketiga daripada benda yang boleh merdekakan kita daripada api neraka. Benda yang ketiga daripada benda yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Benda yang ketiga daripada amalan baik yang kita pilih mari, yang waktu kita tak berjumpa siapa bila-bila dengan api neraka. Maka insya-Allah, nah, saya seru diri saya, seru para ibu dan bapa, saudara-saudari, adik-adik, abang-abang, lelaki, perempuan, marilah kita beramal bersama. Dan mudah-mudahan kita benar-benar selamat, dan benar-benar merdeka, benar-benar butung dunia dan akhirat, insya-Allah. Nah, baik, maka masa yang tinggal lagi lebih kurang dia panggil setengah jam. Nah, maka kita jawab yang boleh jawab lah. Ni pun hujan dah lebat. Nah, tu kita pun duk iya ni, nak sambung ke tak sambung, tapi kita hujan saja. Nah, hujan.
Amin, amin. Terima kasih kepada Kak yang berdoa. Nah, yang saya pun minta lah kalau boleh saudara-saudari semua, para ibu bapa, dia kalau berdoa jangan lupa doa untuk saya kata. Nah, doa kepada untuk anak saya kata supaya besar ada keadaan baik, berjuru jadi orang yang berjasa di masa depan nanti. Aning ada saudara kita yang kata ya ada orang panggil apa hawas sebeh atau bilik tu. Pa, dia nak aku yang wasa automatik tu. Nah, serta ya satu. Kalau hawas sebeh pasal lama sikit. Nah, kalau lebih kita duduk rumah, duduk buka kedai jual, duduk puan ni atau kerja atas belum kena mai masuk kita dah ilah. Dah, tak musik pada mulut tak apa. Ni kita hawas sebeh tanya kita tak leh hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak apa, Tuhan tahu. Saudara semua, Allahu akbar. Kalau gitu, nah, belum kita bakal buat benda-benda ni. Nampak biasanya serata ni hujan ni. Bukan di kapur atas rumah saya saja dak ni. Sebab saudara kata di kapur pun hujan. Apa gitu gini. Beli kereta dengan bentuk cat finance ni. Nah. Ya honing ni dia panggil apa ya boleh kata dia nak dia panggil apa yang ikut reba. Kalau bentuk finance muah kita ni dia nak ikut reba pada golek. Sebab tu orang yang nak beli kereta tak sah kita lah finance tu. Nah, tu kalau nak beli dengan tanakan Islam. Uya beli, lepas kita beli ngajar sekali lagi. Supaya kita menjawab marai. Dah, orang beli rumah dengan tanakan beli rumah, lepas tu mari jual dia. Jadi dia nak beli kis tak boleh rumah mahal. Dia tanakan beli, lepas tu tanakan mari jual dia, dia betul asyurah. Kereta pun supaya juga. Dengan tanakan lebih itu. Dan tahu saya lah, dah, cak finance ni pada roliknya, dia nak ikut reba. Nah, tu. Tapi dia kata buat lepas darat tak ada arah kita istighfar lah, kita taubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ni? เงินที่เราจะให้ซะกาตบริจาคให้คนทำโรงเรียนkita pun tahu โรงเรียนให้คนทำกว่านะ kita wi duit wi lagi buat mai duit kita pergi buat pondok mai duit kita pergi buat sekolah tahfiz gitu ke kalau lagu tu tak boleh sebab orang panggil apa ni ia kena wi kepada lapis golongan hak tu ayat al-Quran zakat kena wi kepada lapis golongan tu nak wi duit kita membuat pondok tak boleh nah tu sebab tu jikalau ada orang minta zakat untuk nak buat apa nak buat bina tidak boleh beri sebab apa? Sebab itu bukan golongan orang yang boleh terima zakat. Malaikat dia lekat hotel lain cara. Ya buta beli barang mari dia buat lekat hotel banyak. Nah, misalnya ada seorang baba, ada pun tok imam di kampung, ada pun ada orang baik dia buta buat masalah umum. Nah, buta buat masjid, buta buat pondok. Maka kita boleh beri zakat dia sebab dia orang yang lekat hotel. Lagu tu boleh. Tapi kalau tak lekat hotel gapo, kita beri zakat ke dia untuk dia buat bina tak boleh. Tak boleh lagu tu. Nah, hadis ni pun kena ingat. Sebab tu kita nak buat gapo, nah, supaya we cerah, kita tanya dulu. Maka ni orang panggil yang tanya ni kaum yang benar kan ni. Nah, tu. Kalau gitu jikalau ikut saya faham daripada soalan tu, jikalau saya faham silap maaflah. Tapi kalau baca sekaligus saya faham lagu tu lah. Saya kata kita ambil duit zakat kita ni, nah tu dia kita pergi upah orang seorang buat pondok supaya orang lain mari orang mari budak terbakin mari hidup. Kalau lagu tu tak boleh. Kalau kita sedekah tak apa, sedekah saja bukan zakat. Kalau bukan zakat tak apa. Comel ya buat aku comel benar. Tapi zakat tak boleh. Zakat kena wi kepada satu daripada lapan orang hak Tuhan sebut dalam Quran saja. Orang pakai miskin, orang miskin, orang lekat hotel, orang muallaf, hamba, maka hamba tak ada dah lah ni. Nah, tu dia. Lepas tu piar lagi.
fi sabilillah ibn sabi ada orang panggil apa 8 golongan tu. Semaya tahajud ni ya semaya malam ni ya nama lain-lain. Semaya waktu malam sama ya. Tapi nama lain-lain sebab tidur. Jadi semaya malam belum tidur nama qiyamul lail. Tapi kalau semaya malam lepas daripada tertidur walaupun setar nama tahajud. Nah, kalau gitu tahajud ni kena semaya lepas daripada kita tidur barulah nama tahajud. Nah, tapi kalau semaya belum kita tidur, walau banyak tak baca curah pun, nama qiyamul lail. Itu nama dia. Kat kuku belum semaya jemaah ataupun lepas semaya jemaah. Nah, maka hari jemaah, hari yang sunat kat kuku, maka boleh berlakulah nak kat dia panggil apa belum ataupun lepas, tidak ada masalah. Nah, baik. Maka itulah saudara semua, masa tu pun panjang lagi. Nah, dalam 20 minit lagi. Nah, sebab tu bagi siapa yang ada soalan boleh nak tanya insya-Allah. Soalan mana yang kita tahu, yang kita boleh jawab kita jawab, yang tak boleh jawab kita jawab semula esok ataupun lusa insya-Allah. Nah. Maka terima kasih banyak-banyak kepada semua dan saudara-saudari yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Nah, maka hari ini boleh hadir kita sudah awal sikit sebab udara tu panggil tak ada temcai menawi kepada kita. Ni tempat saya masih lebat hujan tapi lebat saja mujur tak ada guruh tak ada gapo. Nah, tapi walau bagaimanapun nah kita sambung esok dengan amalan yang lain pula insya-Allah. Nah, maka pada hari ini sekadar ini saja, sambung lagi berjumpa lagi esok hari insya-Allah. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.